dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 14 akan membentangkan tajuk kami iaitu Arti Menjadi Rakyat Malaysia. Nama saya Siti Rahmatul Jannah binti Haji Ali dan nombor matrik saya 284550. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji secara terperinci keunikan dan kelebihan dan serta juga kebaikan yang diperoleh warga negara Malaysia. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai iktibar yang boleh dipelajari oleh rakyat Malaysia dan juga untuk mengkaji peranan kerajaan dan rakyat dalam memupuk sifat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya akan teruskan dengan sejarah Malaysia. Malaysia ialah negara yang terdiri daripada penduduk berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan India, di mana kaum ini merupakan kaum majoriti di Malaysia. Terdapat beberapa scholar menjelaskan mengenai masyarakat majmuk, seperti Furnival dan juga Saunders. Mereka telah menjelaskan secara terperinci maksud masyarakat majmuk. Setiap etnik di negara ini, di negara Malaysia mempunyai latar belakang tersendiri. Seterusnya, pembentukan masyarakat Melayu di Malaysia pada abad ke-19, 90% rakyat di tanah Melayu merupakan kaum Melayu. Kehadiran orang Melayu di Malaysia berlaku kerana penghijraan masyarakat Melayu dari Indonesia sejak abad ke-19 lagi. Etnik Indonesia yang berhijrah, mereka semua berhijrah secara kolektif kerana mereka merupakan pekerja yang berkontrak serta pekerja bebas di ladang getah dan kopi. Seterusnya, pembentukan masyarakat Cina. Penghijraan masuk ke tanah Melayu secara terbuka selepas pemindahan kuasa Pulau Pinang oleh orang Inggeris dari Sultan Kedah pada tahun 1786 serta peralihan kuasa Sultan Singapura dari Sultan Johor pada tahun 1819. Pekerja Cina menetap di kawasan pelombongan antaranya ialah Sungai Ujong serta Lukut. Buruh Cina telah mengusahakan kawasan pelombongan biji timah di KL. Oleh sebab berlakunya kegiatan ekonomi ini, maka terwujudlah penempatan baru bagi masyarakat Cina. Penghijraan masyarakat bangsa Cina ke Malaysia dijalankan melalui aktiviti perladangan lada menerusi sistem kamcu di mana menggunakan surat kebenaran dan Chinese Immigrants and the Crimpling Ordinance diperkenalkan bertujuan untuk menjaga kebajikan orang Cina. Seterusnya, pembentukan masyarakat India. Sejak dulu lagi, Malaysia dihadiri oleh pedagang India. Pada ketika itu, mereka berniaga rempah ratus di Pelabuhan Melaka. Kemudian, mereka mulai bekerja sebagai pedagang kopi serta tebu di seberang Perai. Mereka meningkatkan jumlah pekerja mereka di 3 negeri kawasan penanaman getah iaitu di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Sistem Kang ini diwujudkan oleh penjajah British bertujuan untuk bawa masuk buruh-buruh India ke Malaysia. Majoriti suku kaum India yang terdapat di Malaysia ialah berketurunan dari Tamil Nadu, yang lain daripada Malayalam dan Telugu. Berkaitan dengan demografi negara Malaysia, ini merupakan anggaran jumlah penduduk di Malaysia mengikut tahun 2020. Terdapat seramai 32.7 juta penduduk di Malaysia, di mana seramai 29.7 juta penduduk adalah warga negara dan seramai 3.0 juta penduduk adalah bukan warga negara. Bagi jumlah peratusan penduduk warga negara Malaysia mengikut etnik atau kaum, sebanyak 69.6% adalah Bumi Putera, 22.6% adalah berbahasa Cina, 6.8% adalah berbahasa India dan 1.0% pula adalah berbahasa lain-lain. Untuk lokasi negara Malaysia terletak di dalam benua Asia atau lebih tepat lagi di dalam benua Asia Tenggara. Malaysia dipisahkan oleh Laut Cina Selatan dan terbahagi kepada 2 wilayah utama iaitu wilayah di sebelah barat dan wilayah di sebelah timur. Bagi sistem pentadbiran di Malaysia, yang pertama, negara Malaysia mengamalkan sistem pentadbiran demokrasi berparlimen. Yang kedua, rakyat Malaysia diberikan hak kebebasan untuk memilih pemimpin dan kerajaan melalui sistem pilihan raya. Yang ketiga, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memikul tanggungjawab sebagai ketua negara. Selamat sejahtera kepada Dr. Rashidah dan rakan-rakan sekalian. Saya Artini Prasad dengan nombor matrik 284971. Dalam pembentangan kumpulan kami hari ini, saya ingin menguraikan bahagian bahasa ataupun dialek yang digunakan dalam negara Malaysia. Bahasa merupakan satu bentuk komunikasi yang digunakan oleh manusia dengan menggunakan bunyi untuk menyampaikan sesuatu mesej kepada satu sama lain. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam negara dapat merapatkan hubungan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Ia menjadi satu alat yang menyatu padukan rakyat daripada pelbagai kaum. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi juga memudahkan proses pengajaran di sekolah dengan membantu para pendidik untuk memberi penerangan yang lebih jelas dan padat kepada para murid. Dari aspek politik, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Rakyat akan memilih perwakilan melalui pilihan raya. Oleh sebab cara sistem pemerintahan di Malaysia, hal ini menunjukkan Malaysia merupakan sesuatu negara yang mengamalkan sistem pemerintahan yang adil.
Hal ini juga dibuktikan apabila sistem pemerintahan di Malaysia dapat memberi keutamaan yang sama rata kepada seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Dari segi ekonomi pula, terdapat dua jenis sistem ekonomi di Malaysia, iaitu sistem ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teh Hamila binti Azhar, bernombor matrik 284446. Saya akan menerangkan mengenai keunikan budaya di Malaysia. Di dalam pembentangan ini, saya akan menyentuh mengenai 5 perkara, iaitu perayaan, dialek, pakaian, makanan dan juga adat resam di Malaysia. Dari segi perayaan, setiap rakyat Malaysia berpeluang merasai pengalaman merayakan perayaan setiap kaum. Uniknya, perayaan tahunan setiap kaum diadakan secara besar-besaran untuk diraihkan bersama. Hal ini secara tidak langsung dapat membentuk nilai-nilai positif dalam diri rakyat. Dari segi dialek pula, kebanyakan negeri di Malaysia mempunyai dialek tersendiri yang unik dan istimewa. Rakyat Malaysia seharusnya mengambil peluang untuk menguasai dialek yang ada bagi menambahkan pengetahuan dan mengekalkan penggunaan dialek agar tidak lapuk ditelan di zaman. Dari segi pakaian pula, pakaian tradisional di Malaysia mempunyai identiti yang tersendiri dan menjadi simbol keunggulan negara. Dari segi adat resam merujuk kepada gaya hidup sesebuah kaum. Adat resam meliputi aspek perkahwinan, kelahiran dan juga kematian. Setiap kaum di Malaysia bebas untuk mengamalkan gaya hidup masing-masing. Saya akan meneruskan pembentangan daripada aspek toleransi asas perpaduan, kaum dan agama di Malaysia. Ada orang selalu merungut mengapa negara kita tidak seperti negara lain. Mengapa di Malaysia ada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Melayu pula bersama dengan suku-suku kaum di Sarawak dan Sabah adalah Bumiputera. Apakah yang menyumbang keunikan di Malaysia? Yang pertama ialah kepelbagaian manusia merangsang terjadinya interaksi dan mampu menghalang daripada pergolakan. Gaya hidup dan budaya yang berlainan bukanlah bermatlamat untuk saling bermusuhan. Perpaduan nasional menjadi antara komponen yang terpenting kegemilangan negara kita demi menggesa kesuksesan dan juga evolusi negara. Aspek ini jugalah yang mendorong Malaysia menjadi negara yang berdaulat. Seterusnya, keharmonian antara kaum dan agama. Kemajmukan sosial ini juga menjadi cabaran dalam negara kita dan secara tidak langsung dapat interaksi positif antara kaum, agama dan budaya. Contoh agama di Malaysia seperti agama Islam, Buddha, Hindu. Selain itu, apa yang menyumbang keunikan di Malaysia ialah etnik di Malaysia mengekalkan adat istiadat keturunan yang dahulu kala. Kepelbagaian gaya hidup, kepercayaan dan juga nilai diterima secara terbuka dan juga sama rata. Semua etnik dan agama boleh beribadat dan pergi ke tempat ibadat masing-masing seperti di masjid ataupun di gereja dengan aman dan tenteram. Tidak berlaku sebarang ketidakpuasan hati dan juga pergolakan yang melibatkan isu perkauman. Itulah sedikit sebanyak keunikan daripada aspek kaum dan juga agama. Lain daripada itu, hubungan yang terjalin antara masyarakat Malaysia sangat dicemburui oleh pihak luar. Penduduk bertoleransi dan belajar menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat dengan sahabat yang berlainan agama dan kepercayaan. Mereka tidak mempersoalkan dan juga mempersendakan agama lain. Inilah yang merupakan kekuatan tersembunyi rakyat Malaysia yang juga merupakan kunci perpaduan di negara Malaysia. Beberapa langkah yang telah diambil oleh kerajaan adalah dengan mewujudkan sebuah program iaitu Pusat Latihan Khidmat Negara. Program ini adalah untuk membentuk sosial diri peserta dan seterusnya ialah dengan mewujudkan subjek sejarah di mana kerajaan telah mewajibkan setiap pelajar untuk lulus subjek tersebut. Dengan mengadakan sambutan Hari Sejarah secara besar-besaran iaitu Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Bagi pihak rakyat pula, kita boleh mempelajari tentang tokoh-tokoh silam sejarah. Mana kita akan mengambil teladan mereka supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Yang seterusnya ialah dengan menanamkan sifat semangat kepercayaan diri adalah dengan melawat tempat-tempat sejarah seperti Kota Formosa dan lain-lain. Dan seterusnya, rakyat juga boleh menggunakan hak bersuara mereka untuk memilih pemimpin yang seterusnya. Dengan cara ini, pemimpin tersebut akan membawa perubahan kepada negara kita.